各位弟兄姐妹，大家平安。Salam damai sejahtera untuk kita semuanya。今天我们要敬拜主，让我们准备我们的心来到上帝的面前。Hari ini kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh memasuki hadirat Tuhan. Kita akan saat teduh, mau tahu 诗篇100，普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他早场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 我们低头祷告， mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan setiap tahun, hari demi hari, Tuhan selalu menyertai kami. Di tahun yang baru ini ya Bapa, kami bersyukur buat semua penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpinlah setiap hati kami. Dimanapun kami berada saat ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. 各位弟兄姐妹，让我们欢喜赞美神。我们唱一首歌，恭喜恭喜。Marilah saat ini kita boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita katakan salam 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 sejahtera. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Dari awal tahun Tuhan mengasihi, selalu serta kita, patutlah bersyukur. Salam salam sejahtera, salam salam semua, salam salam sejahtera, salam salam semua. Melewati banyak susah dan ujian, Dia pimpin berlalu, anugerahnya limpah. Salam salam sejahtera, salam salam semua, salam salam sejahtera, salam salam semua. Kasih karunia dan pimpinan Roh Kudus selalu serta kita sampai selamanya. Salam salam sejahtera, salam salam semua,
从岁数到年中，耶和华的慈爱常与我们同在，应当声声颂扬。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜主爱你！经过多少苦难，经过多少磨练，主都带领过去，春来成主恩典。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜主爱你！愿基督的恩惠，愿上帝的慈爱，愿基督的恩惠，愿上帝的慈爱，愿神灵的感动，常与你们同在。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜主爱你！在我们听神的话，让我们赞美上帝你的话。Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, firman-Mu. Kita akan menyanyikan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, kemudian bahasa Indonesia. Firman-Mu kutaruh dalam hatiku.
agar aku tidak berdosa di hadapan-Mu. Mari kita katakan, ya Tuhan, dekatkanlah aku supaya aku boleh mendengar suara-Mu sebagai pelita terang di jalan hidupku. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku agar ku tak berdosa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dekatkanku dengar suara-Mu sebagai pelita terang di jalan hidupku. Semua akan berlalu, kekalan firman-Mu. Dunia akan binasa, firman-Mu selamanya. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku agar ku tak berdosa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dekatkanku dengar suara-Mu sebagai pelita terang di jalan hidupku. 现在我们要听神的话，我们请彼得传道来讲道。Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persilakan kepada Contoh Peter untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini, yang mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengar suara-Mu. Tuhan berkati firman ini, berkati juga anak-anak kami yang sedang di rumah, agar mereka dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. 大家好， Marilah kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan 来，我们一起默想一个真理神的话， dari Kolose 2从哥罗西书第2章 ayat 16 sampai ayat 23. 第16节到23节。 Kolose pasal yang kedua 哥罗西书第2章 ayat 16 sampai ayat 23. 第16节到23节， Saya akan membaca 我要读 ayat ini 这节经文， dan kalian mohon menyimaknya dengan baik. 和请你们要听。 Kolose 2 ayat 16. 哥罗西书第2章， Karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman
atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagahkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamba ini, jangan ketap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Di ayat yang ke-23, peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyisah diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Melalui ayat ini, 从这节经文， kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, 我们默想一个真理神的话， yaitu budaya Imlek. 那是新年文化。 1 Februari 2月1号 yang kita lewati, 过了新年， di mana hari itu adalah hari Imlek. 那就是新年快乐。 Berbicara tentang hari Imlek, 说话关于新年， Imlek merupakan suatu tradisi yang dirayakan oleh seluruh masyarakat dunia sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan pada masa tahun yang akan dilewati. 新年是世界上所有人民都清楚的传统，以表达对未来和关系和希望。 Jadi pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, 所以现在的问题是， bolehkah kita sebagai orang Kristen 我们是基督教的人， merayakan hari Imlek? 可以过新年吗？ Bolehkah kita merayakan hari Imlek? 可以过新年吗？ Setiap orang 每个人 boleh merayakan hari Imlek. 可以过新年， Sebab hari itu 因为新年 bukan hari keagamaan. 不是宗教节日。 Imlek mengingatkan kita akan musim semi. 农历新年是华人社区几年春天的节日， Sehingga bagi masyarakat Tionghoa, hari Imlek merupakan waktu kita mengunjungi sanak saudara dan orang tua. 对华人来说，过年是我们走亲访父母的日子。 Seperti yang kita ketahui, hari Imlek ini anak-anak yang belum dewasa 这个过年还没成年的孩子们， menyampaikan ucapan selamat 祝长辈新年， kepada orang yang lebih tua.
dan mereka mendapatkan ampau. 和他们收到红包信色的礼物。 Lalu bagaimana caranya 那我们如何 kita merayakan hari Imlek? 过新年？ Di hari raya Imlek 在农历新年， kita merayakan dengan penuh sukacita 我们欢喜关注， dan sambil memandang hari itu sebagai hari yang baru, 看那一天是为新的一天。 hari yang baru diberikan oleh Tuhan. 上帝给的新天。 Kenapa di sini di dalam hari Imlek 为什么在农历新年， kita merayakan dengan penuh sukacita? 我们欢喜清楚？ Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh merayakannya. 因为上帝仍然给我们清楚的机会。 Hal ini dikatakan di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai 12. 这在说理代记上一第29章第11节到13节。 Firman Tuhan yang perlu kita ingat adalah hari Imlek ini kita dapat mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan 我们的农历新年举以感谢上帝， bahwa Tuhan masih memberikan kita berkat 上帝仍然给我们惊人的祝福， sehingga kita bisa menolong orang yang membutuhkan. 让我们可以帮助别人。 Di hari raya Imlek 在农历新年， kita dapat menginjili 我们可以传福音 kepada sanak saudara kita yang belum percaya, 给不信的亲戚， dan kita pun bisa merayakannya bersama-sama dengan mereka. 我们可以和家人一起庆祝。 Di hari raya Imlek ini 在农历新年， kita dapat membedakan 我们可以分 mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan 什么是符合神的旨意， dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. 和什么不是合乎。 Saudaraku yang Tuhan kasihi, 亲爱兄弟姐妹， yang sesuai dengan kehendak Tuhan kita bisa lihat yaitu berkumpul hidup rukun dengan saudara-saudara kita. 按照神的旨意是和睦相处，与我们的兄弟相聚。 Sedangkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menyembah dewa kemakmuran. 不按神的旨意，我们拜财神， Kita menyembah dewa dapur. 我们拜厨神。 Di hari raya Imlek ini, 在农历新年， kita dapat menolong saudara kita yang belum percaya lewat sikap hidup kita. 我们可以用自己的生活态度来帮助不信的兄弟姐妹。 Lalu bagaimanakah kita sebagai orang Kristen menyikapi kebudayaan dan cara hidup yang ada? 然后，作为基督教的人，我们怎么样、如何处理文化和现有？ yaitu menghormati orang tua. 是尊重父母。 Saudaraku yang Tuhan kasih, 亲爱兄弟姐妹， di dalam pembacaan surat Paulus kepada jemaat Kolose, 在圣经， Paulus menyampaikan bahwa setiap orang yang telah mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus tidak diperbolehkan untuk ikut terbawa arus dunia. 保罗说，每个人已经认识基督和在基督里生活的人，都不能被世界的潮流带走。
Hidup dalam Kristus berarti hidup kudus dan tidak bercelah. 在基督里生活是世界的生活。 Hidup di dalam Kristus berarti menyalibkan kehidupan lama dan dibangkitkan sebagai manusia baru. 在基督里生活是把旧生命钉死在十字架上复活，成为在基督里更新的新人， yang telah diperbarui di dalam Kristus. 更新的新人。 Sehingga Paulus mengingatkan kembali 保罗提醒 kepada jemaat Kolose 哥罗西人， tentang hidup di dalam Kristus. 关于在基督里生活。 Saudaraku yang Tuhan kasih, 亲爱兄弟姐妹， kalau kita melihat dari latar belakang jemaat Kolose, 如果我们看看哥罗西的背景， jemaat ini masih hidup dualisme. 各会众仍然生活在二元论， yang mana pada satu sisi mereka percaya kepada Kristus sebagai Mesias, 一方面他们相信基督是弥赛亚， tetapi di sisi lain mereka masih terikat dengan tradisi keagamaan yang lama. 另一方面他们仍然守着以古老的宗教传统。 Kota Kolose menjadi tempat bertemunya berbagai ajaran, tradisi, dan kebudayaan. 哥罗西是各种传统和文化交汇的地方， sehingga melahirkan berbagai ajaran yang dapat mempengaruhi kekristenan di sana. 从而产生了可以影响那里的基督教的各种教义。 Seperti yang kita ketahui, di dalam jemaat yang sedang berkembang, 正如我们在不断增长的会众中所知道， dengan berbagai macam ajaran yang dapat menggoncangkan iman mereka. 各种可以动摇他们信仰的教义。 Orang Kristen di sana diikat dengan larangan yang menyesatkan. 那里的基督徒说到舞蹈精灵的约束。 Saudaraku yang Tuhan kasih, 亲爱兄弟姐妹， apa yang diajarkan mengenai makanan dan minuman itu seolah-olah rohani. 关于食物和饮料的教导似乎是精神的， Tetapi semuanya itu tidak ada gunanya. 但一切都没用。 Sebab itu Paulus menegaskan sekali lagi 所以保罗再次强调， bahwa kekristenan bukan soal makanan ataupun minuman, tetapi soal hubungannya dengan Kristus. 基督教不是关于食物或饮料，而是关于基督的关系。 Yang berarti hidup orang Kristen adalah hidup dalam pengenalan akan Allah. 基督徒的生活以为是生活在对上帝的认识中。 Hal ini dikatakan bahwa hubungan dengan Allah itu akan memimpin kita untuk melakukan kebenaran. 说与真主的关系将引导我们做真理。 Kebenaran di sini berarti kita bukan berjuang sendiri melawan hawa nafsu,
这里的真相并不是我们自己对轻易， tetapi kita memberikan hidup untuk dikendalikan oleh Kristus. 但我们赋予生命受基督的掌管。 Jadi hidup yang berkenan kepada Kristus bukan soal aturan, melainkan oleh karena anugerah. 所以靠基督喜悦的生活不是规则的问题，而是恩典的问题。 Sehingga Roh Kudus yang akan memperbarui hidup kita. 让圣灵更新我们的生命。 Saudaraku yang Tuhan kasih, 亲爱兄弟姐妹， berbicara tentang tradisi kebudayaan. Pada umumnya kebudayaan itu baik. Tetapi karena manusia yang jatuh ke dalam dosa, sehingga ada tradisi budaya yang jahat. 总的来说，文化是好的，可是人已经堕落到罪恶之中，所以有坏的文化。 Oleh sebab itu, tradisi kebudayaan harus dievaluasi dengan kebenaran. 所以文化必须用真理来评价。 Budaya tradisi kita dalam menghormati orang tua harus kita praktekkan. 就像我们尊重父母的文化一样，必须是坚信尊重父母。 Lalu bagaimana iman kita dan tradisi budaya dalam keluarga? 那么我们在家庭中的信仰和文化呢？ Yaitu iman kita harus dipraktekkan di dalam keluarga. 信仰必须在家庭中实践。 Di dalam keluarga, Yesus adalah pribadi yang layak kita kasihi. 在耶稣的家里是一个值得爱的人。 Hal ini dikatakan kepada kita bahwa kehidupan orang Kristen tidak mungkin terjadi tanpa ada kasih Tuhan. 这个是告诉我们，没有上帝的爱，基督教的人生活是不可能的。 Iman juga harus dibuktikan melalui gaya hidup. Gaya hidup berbicara tentang kasih. 信仰必须通过爱的生活方式来证明。 Di dalam memperingati hari raya Imlek, kasih itu harus kita praktekkan dan kita perlihatkan kepada saudara-saudara kita. 在庆祝节日时，必须实践这种爱，并向我们的兄弟姐妹证实。 Lalu apa sikap dan langkah yang harus kita ambil? 那么我们应该采取什么样的态度和步骤呢？ Kita sebagai orang Kristen di dalam perayaan Tahun Baru Imlek, kita dapat mengucapkan rasa syukur dengan kekeluargaan untuk menjalin hubungan yang erat. 作为基督教的人，我们在过年时可以表达感谢，与家人建立亲密的关系。 Di mana Tuhan masih memberikan kita keluarga yang utuh, sehingga kita bisa bersekutu dengan mereka. 上帝仍让我们一个完整的家庭，所以我们仍然可以与他们相交。 Di dalam perayaan hari Imlek juga ditandai dengan makanan yang sudah disediakan. 在农历新年庆祝活动中，会标有准备好的食物。 Makanan yang sudah disediakan mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan. 准备好的食物让我们想起上帝的祝福。
sehingga kita dapat memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. 所以我们可以给有需要的人提供食物。 Dari semuanya ini yang perlu kita perhatikan adalah yaitu upacara kepercayaan yang bertentangan dengan iman kita. Sebaliknya kita tidak ikut serta. 这一切我们需要注意的是，一个与我们的信仰被调二词的信仰意思相反。 Semua kehormatan serta ibadah kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. 我们所有的荣誉和崇拜之为荣耀上帝。 Kemuliaan Tuhan juga berbicara tentang hubungan kita dengan Allah yang akan memimpin kita untuk mau melakukan kebenaran serta hidup kudus. 上帝的荣耀讲述了我们与上帝的关系。上帝是我们享受真理并过神界的生活。 Hal ini dikatakan kepada kita. Kita bukan berjuang sendiri untuk melawan hawa nafsu, tetapi kita memberikan hidup untuk dikendalikan oleh Kristus. 这是告诉我们的，我们不是必经奋战以欲望做斗争，而是我们献出生命来被基督控制。 Hidup yang dikendalikan oleh Kristus bukan soal aturan, tetapi oleh anugerah Kristus dan Roh Kudus yang akan mengerjakan pembaruan dalam hidup kita. 基督掌管的生命不是规则的问题，而是因为基督的恩典和圣灵在我们的生命中更新。 Saudaraku yang Tuhan kasih, 亲爱兄弟姐妹， apakah kita sudah menjadikan Kristus dari segala-galanya di dalam hidup kita? 我们有没有用我们的生命中的一切创造在基督吗？ Paulus mengingatkan kita bahwa semua yang kita lakukan, sekalipun itu kelihatannya baik, tetapi di luar dari Kristus, semuanya itu menjadi sia-sia. 保罗提醒我们，我们所做的一切，即使看起来很好，但在基督之外，一切都是徒劳的。 Maka dari itu, jadikanlah hidup bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang menyatakan kemuliaan Kristus. 生命不是短暂的生命，而是展现基督荣耀的生命。 Saudaraku yang Tuhan kasih, 亲爱兄弟姐妹， di dalam perayaan Tahun Baru Imlek, 在农历新年， tentu ada kepercayaan yang tidak sesuai dengan iman kita. 当然也有不符合我们信仰的信仰。 Contohnya, kita tidak boleh menyapu rumah, kita tidak boleh membuang sampah, kita tidak boleh mengunting rambut. Semuanya itu kita sebagai orang Kristen tidak lagi percaya akan hal itu. 比如不能扫地，不能丢垃圾，不能剪头发。我们基督徒不相信的， Tanah hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. 因为我们的生命已被耶稣基督救赎。 Saudaraku yang Tuhan kasih, 亲爱兄弟姐妹， biarlah di dalam perayaan Tahun Baru Imlek ini, seluruh keluarga dapat berkumpul bersama. 让春节全家欢聚一堂。 Dan disinilah kita sebagai orang Kristen
berada sebagai garam dan terang dunia. 这就是我们基督徒是世界的盐和光的地方。 Saudaraku yang Tuhan kasih, inti dari pelajaran kita dalam merayakan tahun baru Imlek, mari kita mencari kemuliaan Kristus. 亲爱兄弟姐妹，在过年的时候，让我们寻求神的荣耀。 Kemuliaan Kristus itulah yang akan memimpin kita dalam ibadah yang benar. 基督的荣耀是引导我们进行真正敬拜的原因。 Kemuliaan Kristus diwujud nyatakan dengan gambaran orang percaya yang menghadirkan terang di tengah kegelapan dunia. 基督的荣耀展现在信徒的心象中，他在世界的黑暗中带来光明， Sehingga hidup kita akan diubah menjadi hidup yang memuliakan Allah. Dan kita menjadi berkat bagi orang lain. 这样，我们的生活就会变成荣耀上帝，并成为别人祝福的生活。 Kiranya Tuhan memberkati, 愿上帝保佑， kongsi fajai, 恭喜发财， amin. 阿门。 Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Di dalam perayaan hari Imlek ini, kami selalu ingat akan kemuliaan Tuhan. Yang mana Tuhan memberikan kami begitu berkat yang luar biasa. Kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami, dengan keluarga-keluarga kami yang jauh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
我到处都看到红色的阴影，照亮我所在的灯笼，好像我在中国，这让我如此着迷。很多人去我家，给我很多红包，我高兴地接受了信封，一边说恭喜发财。我们坐在东椅占桌子上，里面充满了各种对话，并常独特的摘要，成为我永远不会忘记的事件。我vai放了许多香的奖美，感触无法满足。我要很多红包，我很难猜测。Boys Brigade cabang 18 Medan mengucapkan Kongsi Fajar, 新年我们万事如意。来，我们祷告，主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Sanyi Song Doxology。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同存，万有之源，万福成本。祝福，请 Peter 传道berkat oleh Evangelis Peter. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Kembalilah ke aktivitas kita masing-masing, baik di tengah keluargamu, di tengah pekerjaanmu, di tengah lingkunganmu, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati.